Episod malam ini yang korang akan saksikan ditaja khas oleh Mina Chips. Sedap, crispy, kena sekali, pasti nak lagi. Puaka. Selamat menonton guys. Jalan rasa macam dah tak sedap. Dia dah sampai, dia nangis teruk tau. Like really nangis teruk nah. Assalamualaikum semua, kita ketemu sekali lagi dalam Puaka. Seperti biasa, tiap-tiap minggu saya akan invite individu-individu yang ingin kongsi cerita puaka diorang. Okey? Dan okey, dan tamu puaka kita hari ini. Hai, Farhana. Minum air puaka ni ya sebelum kita bermula. Minum apa? Air puaka ni. Air puaka, Masya Allah. Kap pun kap parti punya. Ya kan. Biasalah kan. Banyak gangguan kat sini. Sini memang banyak gangguan. Ada nampak ada jin. Astagfirullah, jangan sebut. Oh, sorry. Memang tempat ni memang tak boleh disebut. Okey, kita teruskan dengan ini. Cerita kita mungkin Farhana sepanjang hidup sampai sekarang ni. Sampai sekarang ni mesti ada cerita-cerita seram lah. Seram. Okey, selalunya kalau nak cakap pasal cerita seram, kebanyakan berlaku bila tengah bekerja. So satu experience yang Ana pernah experience ni is bila kita pergi Ubin. Okey. Oh, Ubin, saya suka Ubin. Saya pun I pula. Saya memang suka. Boleh lah, I pun boleh lah. I memang suka pergi Ubin. Pasal Ubin tu very peaceful kan tempat dia. So every time kalau pergi memang tak ada apa-apa. Walaupun tempat dia gelap. So satu kali tu, daripada kecil memang I selalu mimpi-mimpi benda. But I've never seen this kind of thing or experience lah. Macam kadang-kadang kalau kita penat, kita ingatkan alah ni semua pasal penat. So tak peduli sangat. Tapi bila kita went to Ubin that time, kita ada shoot. Habis I kerja dengan banyak yang anak-anak muda. So sometimes diorang tak tahu handle a particular situation. So my co-actor, kita ada 4 orang. This particular co-actor, mulut dia very puaka. Nanti macam masih terang benderang tapi nanti dia cakap, kau tengok kat dalam tu ada kepala. Kau tengok pokok tu dia bergayut. Macam gitu. So budak-budak ni semua akan rasa macam takut. You know? So, tak ada apa-apa. Kita tak ada fikir apa-apa. Gini. So, ada satu kali tu, diorang, I think pasal kalau kita pergi tempat-tempat macam gitu, jangan gerakkan benda-benda tanpa izin. Especially macam batu ke apa. So, pasal diorang nak nampakkan cantik, diorang gerakkan, there's this particular macam batu, a few batu all together. So, diorang gerakkan lah. Belakang tu ada macam tempat Cina sembayang. So, gerakkan tak letak balik. So, malam tu, bila kita balik, I already tengah nak tidur ni, nak balik ada tertidur. I mimpi macam ada benda hitam besar tau. Habis dia macam ada kuku panjang. Let's say I diri sini, dia betul-betul like a few feet away ni. Tapi dia tak kacau. Dia macam kuku panjang, habis very hairy macam werewolf. Habis dia like macam gini, habis dia macam gitu. Dia buat macam gitulah. Tapi he never approach me or anything. So I'm like, kenapa sih? Tak ada. Janganlah macam gitu. So, mengganggu. Sesuatu mengganggu. Tak ada. Macam gitu. So what happened was, I tak fikir apa-apa. Pasal daripada kecil, I always mimpi benda gini, right? So when I went back to the second day of shoot, I told the girls, I cakap, semalam right, I mimpi pasal benda ni, but I don't think so much about it lah. Then lepas tu, bila gitu, I think I freak them out also. Sekali on that night, we had an overnight shoot. Jadi kita start dalam pukul 5 petang sampai pagi. So kita shoot macam biasa kat satu rumah kampung ni. Kat rumah kampung ni, dia macam pakcik ni dia seorang. Then tak ada apa-apa. So the co-actor ni mulut dia puaka lagi. Dia pergi cakap satu pokok ni. Lepas tu dia cakap dengan pokok? Tak, dia cakap dekat kita, pokok tu tempat kakak tu akan bergayut. So kita macam okey. So dah gelap. Kita decided dekat Ubin kan jetty dia ada bridge kan. Lepas tu toilet, ada police station. Lepas tu bila entrance tu ada tempat yang Cina sembayang tu kan. So kita shoot kat situ. For me, every single time I pakai mic when I'm shooting, there will always be a problem. Macam static ke, apa ke. But I never thought anything about it lah. Cakap pasal mic, sebelum kita nak start pun mic ada problem.
Betul, sebab tu tanya. You can awak ask ke? any soundman. They will always ask me, apa pasal kau punya mic selalu suara hilang? I never thought anything about it lah. I always tak ada fikir. Maybe memang badan I banyak statik lah. Tak apalah, kita fikir positif. Positif. Sebab kita, yes. Okay. So, what happened was dekat bridge tu, saya had problem dengan my mic and stuff like that. Saya macam buat bodoh dah ni. So kita dekat bridge, dekat dengan toilet, diorang dekat jetty. Betul. So diorang tengah duduk dekat situ. So action. Tengah action, tiba-tiba gedebang. Apa Syah? Nak cute je. Apa saja jadi. Tak apalah. Kalau satu. Okay. Habis lepas tu kan dah jatuh gedebang. So kita panic because one of the girls, there was like how many people over there? About 8 people ke 9 people dekat sana. So kita panic because she scream. This Chinese girl, she suddenly scream. Then the Malay girl scream. Pakai kuat gila Yang tau. Yang gedebuk tu apa? Macam dia punya Apple box jatuh. Semua jatuh dengan sound punya benda. Semua jatuh. So we panic. Then she was lying on the floor. Kita boleh nampak. Then from where I was, diorang semua lari. Kita dah rasa macam something not right. Something was just not right. And then the two co-actors lari, go there first. So I didn't want to make such a big issue. Kita jalan, me and another co-actor, kita jalan rasa macam dah tak sedap. So, dia dah sampai, dia nangis teruk like really nangis teruk nah. I cakap, what's wrong with you? Terus dia cakap, no, then okay, wait, you sabar, you tell me, you breathe first. Bila dia buka dia punya earpiece semua, dia campak, dia tak nak dengar. So kita angkat diorang, there's 2 guys who angkat diorang and then put dekat jetty. Suddenly satu-satu, like these 2 girls was crying, right? Then another girl nangis. I don't know why. And then I ask, okay, you tell me what you dengar. Dia dengar macam bila kita tengah berbual, dia dengar orang ketawa kat telinga dia. And it's not just one, macam a few perempuan ketawa. So I was like, okay lah, tempat ni memang not a great place to be at. Lepas tu another girl like ask, what's wrong with you? Then she cakap, I saw benda yang hitam yang you mimpi tu dekat dengan toilet. So I was like, I tak tahu whether is it me yang takutkan diorang because I'm just sharing, or is it really dia nampak. Then dia ceritakan, one of the guys ceritakan pasal semalam pun on the way back dekat dalam van, diorang ada terlanggar babi hutannya anak. Pukul orang. Sorry. Kau janganlah tepuk tangan sangat. Jangan tepuk tangan sangat Tak kerja aku baru nak cerita pasal babi hutan. Okay. Aduh, ya Allah. Surprise. Puaka tak? Puaka. Pangan jangan puaka sangat nak tepuk tangan semua korang tunggu balik nanti. Mic rosak nanti. Stress lah benda macam gini Betul? Hai, ya Allah ya Tuhanku. Okay, dah fresh kan? Dah fresh. Okay. Habis lepas tu diorang nangis. Then from my experience, there was actually anjing tau kat situ. There's a black dog yang never left us. And then lagi satu anjing, jangan tengok sana ada horn lagi Tak ada. Lepas tu ada lagi satu anjing that was at the bridge yang keep on barking. Barking. Tapi kita tak nampak apa-apa. So yang my co-actor yang mulut dia ni, dia kelakar tau. Orang dah tengah stres macam gini, trying to solve the situation. Dia cakap, jangan risau. Aku akan scan tempat ni. Then dia keluarkan handphone dia scan gini Dia scan. Tengok dia, ini cari pasal betul lah. Aku macam nak tendang dia masuk laut dah. Serious, it was very irritating. But at the same time, nasib baik dia tak nampak apa-apa lah. There was nothing on the video. So I decided, okay, let them calm themselves first. I just sit down one corner. So Ubin punya jetty kan ada kursi. So I sat alone at the side. So ada huru-hara. So when I sat, I just macam termenung gini. And then it was very windy. So I didn't expect anything lah. Then from my ear, I can hear macam orang menyanyi tau. And I always thought kalau tengok TV kalau kakak, dia akan ketawa, dia akan menilai apa. But this one dia tak menilai. Dia macam, bunyi dia macam it was so sedap, like very merdu and so dekat, like very soft to my ears tau. Then I was like, what is this? It's like sedap gila.
Then I was like, okay, ini kalau aku duduk sini, aku layankan, mesti ada benda tak baik. So I went and walk to my friend, ada huru-hara, dan she cakap, okay, lah, whatever lah, I have to do something. Then my mother teach me, right, baca ayat kursi. Pergi mampus, siapa yang nangis aku baca ayat kursi depan. On handphone, ayat kursi, on. Then my mother like to do macam dah baca terus lap kat badan. I don't know what is for. So I just work. Rentaklah kau nak nangis ke apa, aku sapu muka kau gini, bismillah dah baca aku sapu. Okay, sekarang we call the ferry, semua balik, and then we didn't finish the shoot at all because I think it wasn't safe to be there at all. So kita tak balik that day. Kita tapi tak cerita balik. tu tetap complete lah. We completed it, but we didn't shoot there. Okay. We went to like Nak Ubin lah, somewhere else to shoot, and then kita tak balik sampai pukul 6 pagi. Semua duduk dekat yang tempat apa, supper club tu Semua duduk tak makan pun tak nak, semua duduk je tunggu sampai matahari dah naik, hantar satu-satu balik, baru dah. Wow. Yeah, that was quite an experience. So like for me, macam I didn't think that it would be that sedap. That was the, alhamdulillah, that was the first time that I dengar benda macam gitu. So from then on, macam kalau terdengar lagi, tahu dia mesti ada somewhere around. Awak pernah dengar tak? Oh, dia macam angsa tapi tak, dia bukan angsa, dia punya flapping. Oh, flapping tak pernah dengar. Macam kebab. Dan selamat hari time tu masih kecil, saya tak tahu tu apa. I don't know tu benda apa. Sampai balik ke rumah nenek baru dapat tahu, diceritakan itu Fatimah Rockers. Dia tengah travelling Dia tengah landing masuk dapur. Lepas dah lama time tu pergi army, kita jalan hari raya kan. Hari raya kat mana Sengkang ke Punggol, kat situ lah, dekat-dekat dengan yang ada hospital yang tu. So last kopek balik. Bila nak balik tu, diorang macam 7 step away from the lift gitu kan. So dia datang, okay kau besok jangan next week jangan lupa gini. So kat sana saya dengar apa tau? Tu dah pukul 1 pagi gitu. Terus saya pergi kat pintu tu, kau buka pintu sekarang. Diorang bertanya, dia kenapa? Kau buka sekarang, buka. Tolak diorang, tutup. Gitu. Apa pasal? Kelepak. Itu je, kelepak. Dia tak ada continuation kebing. Tak ada. Dia kelepak dulu. Je. Kebing lah lain. Lepas tu kelepak. Biar betul. Sebab dah pernah ceritakan diorang, biar betul. Betul. Okay, so malam tu tidur kat rumah diorang. Tidur dengan baju-baju hari raya tu, tidurlah kan. Besok pagi baru balik. Lepas tu 3 hari after that, laki bini cakap apa tau? Ni kau punya pasal lah. Cakap pasal? Lepas kau punya kelepak tu, bini aku pula diorang tinggal tingkat macam 12 ke 10 gitulah kan. Nampak kelibat kat tingkap gitu. So scary. So sekarang kalau bunyi itulah. Dengar je burung macam burung punya. I always thought bunyi macam dia macam bunyi angsa pula. Dia macam wah gitu. Bukan Tu apa Itu Farhana. Jadi kalau dengar bunyi kalau dengar bunyi tu wak ni. Okey, ceritakan lagi lah Ini siapa tamu sekarang? Tak adalah, cakap je. Go for it lah. Okay, go for it. Ni Kak... Hon. Kasih dia terkejut pula. Tak boleh. Kak apa tu? Kak Pasir Ris. Tengah duduk lah dengan kawan tu semua. Diorang ada baru balik syuting semua kan. Tu kita dalam 6 orang. They call me up. Kau kat mana? Jom kita pergi lepak. Okay, lepak. So kita semua naik satu kereta. Lepak tempat Pasir Ris tu kat beach. Lepas tu terus bila dah lepak-lepak, duduk-duduk, order lah McD tu semua kan. Dah order semua. While waiting, sekali, you know what I heard? What? Macam ni pula. Dia macam burung, macam burung. Bukan burung, macam ayam. Bunyi macam ayam. Gitu. Tu apa tu? Tu tengok muka one of the crew. Dia tengok. Siap dah mungkin sebab sebenarnya yang tengah dapat lepak tau. Lepas tu sana. Travel. Dia saya tengok kat pokok-pokok ke, ada burung ke, ada ayam sebenarnya. Ada ayam ke. So, ramai-ramai berani ya kan tengok. Ke sana kat belakang pula. Tengok, apa tu? Kira buat bodoh lah. Tak rasa takut. Relax. Tu dah buat bodoh. Sikit 1 week after that baru diorang ceritakan. One of them balik, mak dia pula cakap, kau pergi mana? Kau duduk luar dulu. Rupanya
Dah sikit dia mimpi apa tahu? Kat sofa dia belakang ada kakak. Alamak. Sekali baru diorang ceritakan yang bunyi tu, itulah angsa, itulah dia. Oh betul lah. Benar. Ya. Bunyi dia macam apa tau? Dia macam like I said ada angsa plus ayam plus burung. Amazing. Bila dengar macam amazing. Wow. Asalnya dia pilih bunyi macam gitu Tak takut macam amazing. Wow, ayam malam boleh terbang. Travel kat sana pula. Seorang hal lain sendiri. Lain semua tengah berbual ni. Wow, dah mati macam wow. Tapi your friend yang kena, you tak kena You yang cari apa? No, kita tak cari. Tengok je lah. Sebab bila gitu, tengok apa tu kat situ. Sebab dia travel. Gitu. What will you do kalau dia kat sebelah? Itulah. Tanya pula soalan kalau macam gitu buat apa. Kalau seorang-seorang tak tahulah kan. Tapi dah pernah lah nampak pun sekejap gitu kaki dah longgar dah. Oh, betul. Dia macam kelibat je kan. Bukan kelibat pun. Dia tengah baru menyangkung, baru nak bangun gitu. Tapi kadang-kadang kalau macam kita, like when we shoot ke kita keluar malam, selalunya macam benda ni boleh ikut kita balik That is very freaky. That's why kalau balik tu, kita kena baca-baca lah. Kan? And jangan cakap macam balik tu freaky. Kadang orang cakap kalau boleh, kalau kita kat luar pun janganlah cerita seram-seram. Sebab while talking about them, the thing is still around us. Walaupun kita tengah berbual gini, mungkin dia tengah dengar. Ya. Betul. Sebab pernah time tu shooting tempat tiung baru. Kan rumah-rumah gitu kan. Sebab ada kat kedai kopi. Siapa yang berbual cerita siapa ni? Padahal awak yang kena cerita, bukan saya. Okey, lepas ni saya punya turn. Okey. Dah gitu kita kat kedai kopi. Sekali executive producer cakap, I lupa dia punya AP punya nama. Taruhlah A ceritakanlah pada orang semua apa yang kita nampak kat office. Macam itu semalam. Sebab office orang kat macam jalan ampas tu semua dulu kan. Sekali dia cakap, dia tak nak, dia diam. Dia wanita tudung dia diam. Then I cakap lah, ceritakan lah macam gitu. Apa, cepat. Saya suka cerita gini kan. Dia diam. Tepat duduk kan, dalam 6 orang. Buat bodoh lah. Macam, alah dia ni dengar dia tak nak cerita. So besoknya dia ceritakan apa tau. Sorry lah Ziyadi, semalam bila you all ask me to cerita pasal tu, saya tak nak. Sebab bila kita cerita, ramai keliling kat kita tengah tengokkan kita semua. And it was siang hari. Ya Allah. Macam tu. Okey. Macam itulah cerita dia. Jadi macam mana pula? Another story yang I ada, your next guest, dia pun ada dekat situ juga Tapi kalau nak tahu siapa ni, my upcoming guest kemungkinan kemungkinan one of your guests Ya ke? Saya dah nanti saya telefon. I pernah kerja dengan dia before. So what happened was, that time kita umur berapa I was only like 22. Now you're 47. Now I'm like 56. Okay. Tapi dia masih muda lah. Dia belum pergi NS lagi lah that time. Masih muda. So kita very playful. So what happened was, kita dekat office satu tempat ni. So dia punya scene is very heavy scene tau. Jangan on lagi. So it was a heavy scene. So I wait that scene, I nangis. Okay. And then dah pukul macam dah maghrib. So we had a whole day shoot. So dia nak buat tempat tu macam very smoky. So smoky pakailah macam smoke machine ke apa kan. Ni tak. Dia orang pakai incense stick, and it's the one that yang macam merah tau. So I don't know whether tu yang Cina Semayang punya ke apa ke. So kita buat main. Dia kasi kita kita main macam gitu. Budak-budak kan masih muda. Tapi pintu semua terbuka. So lepas tu dah smoky, dah gini, scene dah tengah buat-buat. So I sit down like this. And then the monitor, and then the director, and then some of our friends semua kat sini. So the two actors kat situ, and the place kita buat macam warehouse gitu. So there's like a papan, and then there's like a missing gap in between tau. Jadi tembok je. Then the two actors there. So I tengah gini, tengah break gini. So the cameraman tengah adjust. Sekali I tengah tengok monitor gini, belakang one of the actors, you know macam split second punya, I nampak asal ada orang lain yang pekik I sekali je. Lepas tu I okey sikit lah. Bagus. Hai, orang kat belakang. Okay. So what happened was, I tengah tengok gini, then I was like, Kak nampak tak? I tegur.
Then after that, dia macam nampak apa girl? Tak ada apa-apa. What I saw was this big thing kat belakang my co-actor ni. Dia tengah duduk gini, baju dia putih gila. Putih, bersih lah. Rambut dia panjang and it's like lagi gelap dari warna hitam. Wow. Lagi gelap. Habis dia duduk gini je. Very black, panjang lah. And then I was like, apa aku nampak ni betul ke tak Pasal kadang-kadang kalau mata dah penat kan can see different things, right? So I was like, okay jangan fikir pasal tu lagi aku dah tegur, baik aku diam je. The next day, that co-actor yang benda tu was behind, dia actually demam. Dia very demam, mata dia merah gila. Then kita tak, then I was like, okay, baik aku diam je lah. Aku tak nak cakap apa-apa. So another person approach me, habis cakap, semalam kau ada nampak apa-apa tak? Then I was like, maksud kau ada nampak apa-apa tak belakang dia? Ada, asal kau tahu dia balik daripada shoot tu, dia meracau gila. So I was like, oh ya? Oh, okay lah. Nak buat apa? I cannot do anything, what? Habis dia macam, dia balik tu, I tak tahu lah diorang buat apa, baca-baca ke apa, right? But that was what I saw. Then from then on, I tell myself, kerja jangan main-main gitu lagi. Especially kalau tempat macam sunyi ke ataupun, because kita bila shoot, kita pergi to all these strange places. You don't know benda apa kat situ. So from then on, kalau I rasa macam benda macam tempat tu is not a great place to be in, baik diam je. Duduk diam-diam satu corner. Quite. So ada tak macam personal story yang lebih menyeramkan, yang menghantui diri sendiri ke? Menghantui diri sendiri okay, this one is quite personal for me lah, but I just share because I think this is like a lesson for me, my family, and I think for people out there also. Jadi kita bila bekerja ni kadang-kadang ada orang mata merah ataupun macam kita tak tahu apa. Not everybody dekat dunia ni is ada niat yang baik towards you. So a few years back, I thought my father especially, kita tak percaya pasal benda-benda, pasal my family don't really talk about this kind of things or practice this kind of things, or we don't even want to know about this kind of things. So what happened was, after a few years when I stepped into the industry, I realised that every time I want to work dengan kawan-kawan, okay, bila dah start roll, suddenly I start to twitch. Macam my nerve semua macam twitching. Then I will have this macam habit macam buat macam gini-gini because everything suddenly become keras. So I was like, I thought it was just me. Then after a while, my friends cakap, asal kau punya twitching makin lama makin rabak Why are you twitching? What's wrong with you? I say, I don't know. Bila cut terus, okay. So I was like, okay lah, maybe it's just because I have migraine, right? I thought it's just my nerve. Then after that, gradually, my toes, dia jadi macam bengkak tau. Dia macam, I thought pasal kasut ketat ke apa. So it became very like bengkak, and then like my whole kaki very sakit. When I walk, it's very sakit. Then like it affect my back and stuff like that. So I went to the doctor. Then I thought macam something not right with me. I thought I got gout sih. So I check full body checkup, and then there was nothing wrong with me. So I was pelik, but how can there be nothing wrong with me if I feel always very tired, and then I feel like very sakit here, and then I feel like my toes susah nak jalan. So I called my mum, and then I was telling my mama macam, Ma, I think there's something wrong with me, but I don't know what is wrong with me because doctors semua cakap there's nothing. So we tried a lot of ways. We went to urut because thought it was my migraine and stuff like that, tapi tak ada. So I said, can we just try another way lah? Kita cuba another way. Kita tanya, minta tolong. So after that, my mum cakap, okay, we try. We didn't really involve my father, pasal my father tak percaya sangat lah. But he knows, cuma dia tak macam Intuit lah. Dia kalau boleh nak fikir the positive side. So my mum was helping me.
So she asked her friend to help me. Then I think I tak pandai benda-benda ni. So I let them settle. I think it's like ruqyah or something like that. So she sent in a picture of me. I think dia pakai gambar. Then dia cakap yes lah, macam ada something that is not right with your daughter. People try, tapi Allahuaklam, kita tak tahu apa. So okay lah, I trust him. So he said, okay, never mind, I will come to your house tomorrow morning. So I said, okay. Malam yang sebelum dia datang tu, at that point of time, because I didn't have my own room, so I tidur dekat living room. Then I always sleep near the window. So I will sleep, then I mimpi that I really had nothing on, and there was this black figure, like really very big, tarik my rambut and just like campak me around like that. Just like really campak. So when I bangun, I like, what the like that kind. Then I told my mum about it lah. Then my mum was like, okay, tak apa, you just tell the ustaz what you mimpi. So I tell the ustaz lah. The ustaz came and stuff like that. And it's very awkward for me, pasal dia suruh pakai macam telung all that, right? Then after that, dia kelakar pasal whatever he do, I want to ketawa. The feeling is I just want to ketawa. Because my telekong dah sengit-bengit gini. And then like, it was so funny, but I didn't do anything. I just sit there. The only thing yang I rasa was panas. Okay. I don't know whether because kipas tak ada ke apa ke, but cannot be what the kipas was directed to me. But it was just very hot. Macam dalam semua panas gila. Everything was just very panas. Then my mother was so funny. Pasal dia cakap, apa sih kalau tengok dekat YouTube ke apa mesti dia macam meracau. Apa sih dia tak meracau? Dia tanya kawan gitu. Dia cakap, you siaw, you want me to meracau now, is it? Dia cakap, kita tengoklah, kasih buat dia macam gitu. Dia cakap, you gila, I don't want lah, you don't do anything like that lah. Then after that, the ustaz sila macam kadang-kadang kita kalau buat kawan ke, kita apa-apa ke, nak kena jaga-jaga. Pasal benda ni, dia boleh diberi dalam cara macam pemakanan or whatever, and then sama senang nak dapat gambar kita. So after that, the ustaz was like, okay, dia kasih macam air ke apa, habis dia baca-bacakan doa dia. Lepas tu dia cakap, kalau nak keluar rumah, nak kerja, baca ayat kursi. So whenever I start work or whatever, that is what I amalkan. Because dah pernah kena sekali, it's quite scary. Because like really I cannot walk. Macam really bengkak. And I show my mother macam my toes, it was very painful lah. Macam pin tau, macam kena pin gitu. Then after that, dah okay, it became, dia tak end situ tau. Dia affected my family. It affected my mother especially, pasal dia macam freak out. So macam every time I nak pergi kerja, dia akan, kau dah bawa ni, kau dah baca ni, kau dah gini. Balik malam dia akan check kau kat mana, kau gini, kau tengah buat apa, dengan siapa, gini. Dah, okay. Kata orang tu, sedangkan Nabi pun kena sihir kali kita kan. Yang penting kalau kita apa ni, for me lah, kalau once you sakit kat luar sana tu, kalau once you sakit, you jangan terus taksub, aku kena ni, kena ni. Tapi first check. You kena check dulu. Kalau doktor cakap tak ada apa-apa, barulah you pergi. Some doctors actually tahu. Yeah. Because diorang dah kebiasaan. Then maybe you try some other way. Betul. Cakap, okay, just listen lah. Sometimes you cannot just close yourself also. Dan sederhana lah. Jangan macam terlalu taksub, jangan terlalu macam tak percaya sangat. So, doesn't bring any. Baiklah, saya dengan tim Puaka ucapkan terima kasih pada awak. Semoga berjaya, dilindungi Tuhan senantiasa dan sihat ya. Okey. Alhamdulillah sihat. Ya, dan kita kat sini pun tak akan bagi awak pergi dengan tangan kosong. Cik, nampak? Wah, dapat apa? Nak tahu tu kejap. Dapat benda Puaka apa? Astagfirullahaladzim. Nak hantar aku apa? Wah. Ini rezeki, janganlah cakap Puaka. Tapi rasanya Puaka. Kenapa pula? Sedap. Ini Mina chips. Okey. Salted egg. Yes. Chips. Yang ini Takoyaki. Yes. Yes, yang ini cookies. Oh, ni sama. Ni dah makan buat sekali lah. Yalah, boleh lah. Apa nak cakap? Rezeki. Siapa kasih tu?
Ini daripada The Baking Mommy. Mana The Baking Mommy. Yes. Dan ni? Yang ini daripada Lola Wala. Lola Wala. Wala. Pada orang cakap Wala. Wala. Ha. Wala. Cakap nama orang apa? Melayu kan. Okay. Wala. Atau ni apa? Apa? Takoyaki juga. Kan. Tahu Begedil. Wow. Wow. I like. Nampak? Okay. Dan ini Wali Fragrant. Sejadah. Fragrance bongok. Fragrance is like that lah. Right? Okay. Yes. So bos dia ni ada macam-macam, ada bau kan. Minyak wangi. So cakap, okay, tamu saya hari ni Nur Farhana macam mana? Okay, nanti saya pilih. So bosnya pilih minyak wangi sesuai untuk awak. Oh, serius? Ya, so boleh buka dulu tak? Buka nanti sebab kita pun dah tak ada masa Oh, sorry okay. dah. Okay lah. Okay, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Ni Okay, tak boleh balik. Okay. Okay, you all di luar sana, kalau nak rasa apa yang Farhana dapat ni semua, jangan lupa link dekat bawah. Awak boleh klik, awak boleh order lah macam-macam. Yes. Dan terima kasih kepada semua sponsors. Dan okay, jangan lupa like. Wah, ni selalu terpaksa cakap ni sekarang ni. Cakap. Like, subscribe. Like, share, subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan maklumat ataupun update yang terkini. Okey, jumpa lagi minggu depan dalam Puaka Tidak Kira Usia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasihat saya untuk hari ini, jika seseorang itu mendapatkan mimpi, maka ketahuilah bahawasanya mimpi terbagi pada 3 bahagian. Yang pertama, mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kisahnya bahawasanya Nabi Ibrahim AS mendapatkan mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya, yang di mana untuk zaman sekarang ada namanya Idul Adha ataupun Hari Raya Haji. Kemudian yang kedua adalah takhwif, iaitu jika seseorang itu takut, mungkin sebelum dia tidur dia tengok kartun, sebelum dia tidur dia tengok cerita hantu, maka apa yang dia tengok last tu dia akan mimpikan benda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah daripada syaitan, daripada golongan jin. Maka di sini adanya gangguan jika seseorang itu mempunyai gangguan diri ataupun gangguan daripada orang lain. Kemudian apa yang harus kita buat kalau mendapatkan mimpi yang buruk? Yang pertama sekali, Rasulullah SAW ajarkan kita adalah ketika kita bangun, kita meludahkan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian kalau boleh kita pergi ambil wuduk. Disebabkan apa? Disebabkan jin mereka akan tidur di bahagian khayshum. Khayshum kita panggil khayshum. Okey, so khayshum ni di daerah sini ni. Disebabkan apa? Di daerah sini adalah tempat yang kotor dan juga lembab. Maka disunahkan untuk masukkan air kemudian dikeluarkan ketika mengambil wuduk. Dan yang terakhir sekali adalah jangan tidur pada posisi yang di mana kita bangun tadi. Maknanya kalau kita tidur sebelah kiri, maka sekarang kita tidur sebelah kanan. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Episod Puaka yang korang saksikan tadi ditaja khas oleh Mina Chips. Sedap, crispy, kena sekali, pasti nak lagi. Jumpa lagi di next episode ya guys.